tugas-tugas lain, contoh macam tadi Puan Jairani tu saya kata ada je benda dia nak fikir, ya. Sampaikan rumah murid pun boleh jadi boleh buat poster tunjuk gambar perpustakaan mini di rumah, simple je kan. Tapi saya bayangkan bila dia buat poster macam tu mak bapak mesti nak sediakan tempat, belikan buku nak tunjuk ni sebab nak bertanding kan. Jadi ada banyak elemen kat dalam tu, elemen sokongan, elemen menyokong pembelajaran anak-anak, sediakan buku sebab ialah memanglah menunjuk tu ialah salah satu perkara yang sebab dia nak ambil gambar kan. Jadi memang sangat menarik lah, ya, sampai ke tahap tu. Sebenarnya actually it is a simple activity but dia punya outcome tu kita sebenarnya besarnya, ya. Okey, teruskan. Sebenarnya bila kita sebagai guru ke ataupun GPM ke, kita perlu melaksanakan transformasi dalam pendidikan lah. Kalau kita tak berubah, kita akan jadi apa? Jadi jubut kan? Ketinggalan. Ya? Saya nak kena boleh pula Cik Jan dia ada situ. Best lah. Okay. Alright. Kenapa saya cakap baik ni? Saya pergi Lahad Datu. Pemda Sabah tu betul-betul dekat tepi pantai. Ada residen yang tempat kami menginap lah dekat tepi pantai. Lepas tu mereka maklumkan bahawa ada buaya dekat laut, ya, ada buaya dekat laut. Jadi buaya memang kalau dia turun ambil air dan sebagainya memang dia gigit lah. Sebelum ni kita tak pernah dengar buaya dekat laut kan. Kita dengar buaya darat. Buaya sungai, betul tak? Buaya darat tu dah lain pula kan. Buaya laut. Jadi dalam pada bersembang tu saya buat lawak lah. Macam tu juga dengan pendidikan digital. Saya beritahu kawan-kawan yang kalau tak berubah, maksudnya buaya pun berubah, bukan pula orang kan. Jadi ini adalah antara mengapa kita perlu ubah. Jadi World Economic Forum telah melihat beberapa jenis kemahiran yang diperlukan untuk kita maju ke hadapan, itu berkaitan dengan murid kita perlu boleh menyelesaikan masalah, menguruskan diri sendiri. Menguruskan ini termasuklah yang ICT, literasi maklumat, literasi digital itu semua kita dapat menyelesaikan masalah dan juga menguruskan masalah penyelesaian. Lepas tu bekerja dengan orang lain, ya, kita berkolaborasi dan sebagainya. Kemudian juga boleh menggunakan teknologi dengan baik. Jadi dalam pendidikan 4.0 sebenarnya bila kita sebut revolusi perindustrian keempat, dalam tu ada anak-anak dia, ada industri 4.0, ada pendidikan 4.0 dan sebagainya. Jadi ini adalah antara ciri utama kandungan dan pelajaran. That's why sekarang ni kita perlu mengkaji semula kurikulum. Jadi Kementerian Pendidikan sedang mengkaji semula kurikulum untuk kita lihat ke arah mana kita pergi. Dan kurikulum tu kadang-kadang masyarakatlah kata kurikulum kita ni susah sangat. Sebenarnya itu adalah interpretasi. Kurikulum perlu diterjemahkan oleh guru. Kalau murid tu bijak, kita kena pergilah arah sini. Kalau murid tu masih perlukan bimbingan, dan kita kena turunkan. Jadi yang itu hanya kurikulum hanyalah satu guideline untuk kita berikan kepada anak-anak murid kita, sama ada dan diterjemahkan melalui buku teks, bama rujukan, koleksi bahan perpustakaan dan sebagainya. Okay, next. Okay, sekarang ni kita tak, walaupun 4.0 ni macam baru lagi, dalam hujung 2017 macam tu, sekarang ni kita dah pergi dah 5 dah sebenarnya. Sebab apabila melibatkan personalisasi, dia
dah ada elemen-elemen fifth industrial revolution. Contoh, kalau kita tengok YouTube, katakan kita ni suka masak, tadi apa, buat hydroponic kan. Jadi mungkin bila kita buka satu video akan ada suggestion daripada video-video lain yang berkaitan dengan hydroponic. Atau kadang-kadang kita bersembang nak pergi Langkawi, kita tengok Facebook kita keluar cerita pasal Langkawi kan. Langkawi ada hotel itu, lepas tu apa aktiviti menarik boleh dibuat, kan padahalnya kita tak tulis apa-apa pun. So that's how AI ataupun artificial intelligence dia yang asalnya dia datang daripada 4.0 tu, industri keempat, dia dah pergi yang kelima. Maksudnya dia customize untuk kita. Jadi elemen inilah yang kita perlu ada. Jadi dengan itu kita punya PDP, pengajaran pembelajaran kita perlu pun personalize, mengikut murid dengan adanya kemudahan teknologi. Murid A tak sama cara belajar dengan murid B. Mungkin murid A ni dia suka audio, so kita akan bagikan bahan dalam bentuk audio. Murid B mungkin dia suka dalam bentuk video dan sebagainya. So itu kita personalize PDP kita mengikut murid. Okey, next. Sekarang ni yang KPM baru saja dapat kelulusan dari segi dasar pendidikan digital. So dasar pendidikan digital ni kita buat untuk kita tambah baik dasar pembiasaran sekolah kita yang pada waktu itu akan tamat pada tahun 2020. Jadi bila roadmap tu habis, masa itu roadmap ni ialah supaya semua sekolah menggunakan teknologi dalam PDP, dalam PDP dan juga PDT, pengurusan dan pentadbiran. Tapi bila dah habis roadmap tu, kita perlu mencari sesuatu yang barulah untuk kita terus maju. Tapi kalau berdasarkan kita punya indeks yang pada waktu itu ialah Smart School Qualification Standards (SSQS), kita tak capai pun 100%. Pada waktu itu kita capai paling tinggi 92, maksimum 93. Ada lagi 7% sekolah yang tak capai, dan 7% itu kebanyakannya sekolah rendah di kawasan luar bandar di Sabah dan Sarawak. Jadi boleh nampak tak dia punya apa yang kurang kat situ. Kenapa tak boleh capai? Sebab kita belum lagi cukup prasarana di suatu tempat yang jauh, disebabkan oleh dia punya faktor geografi dan sebagainya, maka kita tak dapat. Maksudnya masih ada lagi. Walau bagaimanapun kita kenalah take care yang 93% lagi ni. So itu yang kita come up dengan dasar pendidikan digital. Jadi dasar pendidikan digital ni tujuan dia, kita ingin mewujudkan satu ekosistem pendidikan cara baru yang mana tujuan kita adalah fokus kepada pembangunan bakat murid. Jadi kalau kita lihat daripada visi dia adalah melahirkan generasi fasih digital yang berdaya saing. Yang berdaya saing bolehlah, tak adalah bila redha je lah apa orang nak buat. Maksudnya dia kena ada sifat-sifat yang kompetitif. Sebab tu kita wujudkan pertandingan kan, supaya murid kita sentiasa ada rasa ingin bersaing antara satu sama lain, dan begitu juga di peringkat negara. Sebab kita juga ingin bersaing dengan negara-negara lain. Jadi kita ada 6 kelas strategik yang utama, yang mana meliputi semua dalam ekosistem kita. Yang pertama ialah berkaitan dengan murid yang fasih digital. Macam mana nak jadikan murid kita fasih digital? Kemudian yang kedua, pendidik pun kena kompeten. Budaya kepemimpinan digital, yang ini lebih pada pentadbir sekolah. Kemudian dari segi kita mengupayakan infrastruktur dan juga infrastruktur, dari segi kita punya kemudahan macam mana. Sebab tu bila kita mohon COE tu senang dia lulus, kita dapat 44.8 juta untuk bagi kepada semua negeri. Walaupun GSCP pun maksudnya tak lagi jaga SSCP dan USCP secara khusus, tapi dia bagi juga, sebab dia nampak lebih pada
pendigitalan tu, transformasi yang perlu ada. Kemudian untuk yang kelima, kandungan digital berkualiti, kandungan-kandungan dan rakan strategik yang komited. Kalau kita tengok dasar pendidikan digital ni, jangan kita tengok tak ada perasaan tau. Inilah yang GPM, USCP, SSP kena sambut. Sebab kita akan jaga kandungan, kita koleksi, pembangunan koleksi bahan, bukan buku aja kan, semua ada. Nak tingkatkan pembacaan. Murid, bila dah baca tu kita kata, oh murid boleh buat TikTok, contoh kan, ataupun murid boleh buat apa, video dan sebagainya, yang itu dah boleh masuk bawah T1. Ya. Kemudian rakan-rakan kita di sekolah, kita perlu sentiasa membimbing mereka untuk apa saja strategi pengajaran dan pembelajaran yang baru lah. Sebab kita ni kan, GPM kan sebagai pembimbing, rakan, penggerak, ya, untuk kita bantu. Kalau tengok pada isu di KPM, KPM terlalu ramai pegawai-pegawai yang mempunyai grade yang tinggi, tapi buat kerja DG41, DG44. Sepatutnya guru pusaka media ni di-upgrade level 48. Itu mungkinlah kita akan masukkan dalam cadangan kita. Sebab bila level 48 tu dia sebagai pembimbing dah, penasihat. Dia dah melalui dah fasa dia belajar, dia menggerakkan, macam melaksana, dia dah pandai dah. Dia sampai di 48, dia dah boleh bimbing dah orang, maksudnya guru-guru baru. Bimbing macam nak guna bahan pembelajaran yang sesuai dan sebagainya. So ini kita telah lulus pada 26 Mei dan kita sedang dalam proses habis ni semualah tengah sibuk. Sebab dia bawa ketua dasar kan. Akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Juga jarang dengar program KPM yang dilancarkan oleh Perdana Menteri. Tapi dasar pendidikan kita dia nak lancar. So kita sedang tunggu tarikh, kalau tidak 16 bulan. Tapi sebabkan beliau dapat jemputan ke Arab Saudi dan sebagainya, so kita belum lagi dapat tarikh yang baru. Dia ni buat balik untuk tengok. Okay, next. Boleh. Okay, bila sebut murid fasih digital tu, apa dia? Okay. Jadi kalau kita lihat dari segi kemenjadian murid ni dia dalam PPM, aspirasi murid tu semua kita kena, yang itu maksudnya seiring. Selain daripada yang kita nak dalam PPM tu, ini yang kita fokus terus kepada pendidikan digital. So ada sebenarnya 5 perkara utama lah dalam pembinaan ni. Saya tak buat lah, jadi 4 je. Okay. Pertama, pemikiran kreatif dan inovatif. Lepas tu dia boleh menganalisis data secara saintifik, boleh menyelesaikan masalah dan juga berkomunikasi dan berkolaborasi dengan berkesan. Jadi untuk lahirkan murid fasih digital, kita tengok balik program pusat sumber kita. Kemudian kita align balik, kita jajarkan semula bagaimana kita boleh dapat ni semua. Di samping itu, bear in mind, at the back of our mind juga, PISA. Literasi bacaan tu, kita tengok apa-apa elemen yang dalam PISA tu, macam mana kita nak bantu untuk murid kita mencapai. Ini buat kerja, buat je lah. Kita orang buat pertandingan poster, kita buat video. Semua kita ikut je. Orang baca. Tapi apa kita nak capai akhirnya? So kalau di peringkat negara, kita nak tengok dari segi pencapaian murid dalam STEM dan PISA. Yang itu memang dah tertulis kat dalam PDP. So kalau dalam PISA tu literasi bacaan. Literasi bacaan kita takat mana? Baru 300 lebih kan? Memang meningkat. Meningkat pun tapi di bawah level average OECD. Kita tak tahu di mana silap kita, yang mana murid kita mungkin bila dia nak jawab soalan yang panjang-panjang pemahaman tu dia tak nak buat. Ya? Sampai tahap 3 saja. So kita cuba dalam aktiviti yang kita buat, contoh kita buat spelling bee ke, kita buat sudoku ke, kita buat apa yang
kita boleh sebenarnya meningkatkan nilai tambah untuk kita dapat pencapaian yang lebih baiklah dalam PISA. PISA untuk yang terkini ni dah sedang dilaksanakan kan? Itu dah sudah. Last kali 2018. Dia baru 4 tahun sekali kan? So akan ada lah yang baru. Jadi yang ini kita tengok balik dan diajarkan dengan aktiviti literasi maklumat dan literasi digital kita. Okay, next. Okay, kalau kita rujuk kepada IFLA School Library Manifesto, bukan pilihan raya dia ada manifesto. School Library pun ada manifesto. Jadi sebenarnya dia ada manifesto yang terkini. Ya, kita pun, saya pun bila dah lama tak tengok sumber, saya pun tak puasan. Maksudnya dah ada yang baru, yang mana visi dia lah, maksudnya semua program PSS perlu menambah baik dan meningkatkan PDP. Ya, secara umumnya PDP macam mana untuk semua sekolah dalam bidang apa? Untuk membantu membangunkan lebih ramai murid yang bukan saja celik huruf, mempunyai pemikiran yang kritis, ya, kreatif dan menjadi warga negara global. Warga negara global ni maksudnya bila kita ada aktiviti apa semua, kita boleh libatkan di peringkat antara bangsa. Sebab lagi dengan kemudahan teknologi ni lebih mudahlah untuk kita sama-sama bersama dengan murid-murid kita, ya. Dan dalam pendidikan secara inklusif dan saksama. Apa maksud inklusif? Kalau ada murid kita, tengok lelaki perempuan di sekolah, paling senang lelaki, kita ada murid lelaki perempuan. Bila kita pilih buku tu, ada tak dekat dalam fikiran kita buku ni sesuai tu murid lelaki ke murid perempuan? Ke main beli ikut cikgu punya, cikgu suka anak baca novel ni, ada cikgu. Ada tak tengok murid mungkin dia suka benda yang teknikal, murid lelaki contohnya. Kemudian begitu juga dengan murid berkeperluan khas tu, macam mana? Ada tak bahan untuk mereka? Kalau sekolah kita ada PPI dan sebagainya, ada tak dalam koleksi kita punya perancangan koleksi bahan kita, termasuk tak elemen tu? Ada bahan untuk braille ke dan sebagainya, yang tu kena ambil kira. Dan juga dan saksama lah, saksama tadi macam lelaki perempuan dan sebagainya. So yang tu detail dia boleh baca sendiri nanti, carilah, ya. Okay, next. Jadi kadang-kadang kita tanya pada diri, dalam sekarang ni sebenarnya kita nak tengok apa sebagai pusat sumber? Pusat sumber ni kadang-kadang orang kata tak payah pusat sumber, tak apa. Dah ada apa ni, dah ada teknologi, cari dia, Google tu cari dia apa semua nak. Tapi kita terlibat dengan pendidikan asas ataupun kadang-kadang orang kata K-12 kan, yang mana kita perlu bimbing anak-anak murid sebab mereka ni sebenarnya masih di peringkat kita melengkur, ya, masih bulu yang perlu dilenturkan, ya. Jadi kita perlu lihatlah dalam era ni apa perkara yang kita perlu fokus. Sebenarnya ada 9 perkara yang peranan yang boleh tuan-tuan dan puan-puan lakukan. Pertama, kita pupuk kemahiran pemikiran kritikal atau kritis, dan juga dia ada research, buat research. Contoh mungkin aktiviti yang ada project based learning, inquiry learning. Kita bantu cikgu-cikgu kita yang laksanakan kurikulum tersebut. Itu saya boleh bantu untuk supaya murid kita boleh capai ni, ataupun you work together lah. Sebab you adalah pembimbing ataupun penasihat kepada PDP sebenarnya, selain daripada ketua bidang PK kita, ya. Kemudian kita galakkan murid dalam literasi maklumat dan digital daripada aktiviti-aktiviti yang kita jalankan. Dan malam membaca ni dia merentas zaman. Apa jadi pun membaca kena dulu. Macam mana kadang-kadang orang tanya sekolah, macam mana budak ni dah sampai, kita dengar bersembang dekat kedai dan sebagainya. Macam mana kat sekolah ada murid yang dah sampai tak boleh baca? Siapa yang gagal sebenarnya? Kadang-kadang kita nak terasa juga kan, adakah kita nak salahkan guru pemulihan, nak salahkan ibu bapa, macam mana? Jadi amalan baca ni sebagai GPM ni, kalau ada sekolah yang tak boleh baca kan, GPM kena cari juga lah.
kena sebeli juga dulu kan. Nasib baiklah kita ni tak ada KPI yang kalau apa ni, kalau ada silap je dan out you go. Tak ada. Tapi kita kena, tak boleh lah, maksudnya berlepas tangan, kena tengok macam mana nak pupuk amalan membaca dalam kalangan murid. Macam tadi lah, memupuk, malah ambil gambar je, tapi sebenarnya dia memupuk. Okay, next. Yang keempat, ruang-ruang kita perlu bersifat kolaborasi. Maksudnya tak boleh macam dulu. Dia boleh bentuk mobile, kita boleh ubah-ubah mengikut keadaan, di mana murid boleh bercakap. Kalau dulu dekat PSS tak boleh bercakap, silent. Sekarang ni dia adalah tempat yang murid boleh bincang, cikgu boleh berbincang dalam tu kan. Dia tak perlu kena senyap-senyap untuk study. Alah, anak-anak kita pun sama, dekat ni melekat je kan. Maksudnya sambil dia baca buku, ada noise is not a problem. Sekarang kalau dulu, ya, sebab orang zaman dulu dia tak boleh multitasking. Dia kalau tengok satu-satu je, fikirannya seluruh. Sekarang ni anak-anak kita fikiran berlorong-lorong. So dia lagi bijak daripada kita sebenarnya. Ya? Sebab dia pun hidup zaman banyak highway, banyak jalan kan. Kalau pergi dekat apa ni, apa Mutiara, The Curve tu, tak tahu simpang mana nak masuk, banyak kan. Okay, kemudian mewujudkan persekitaran pembelajaran. Persekitaran pembelajaran ni bukan hanya di sekolah saja ataupun hanya di dekat sekolah saja. Dia boleh di taman herbal, boleh di tadi ada hidroponik. Ya. Sorry lah, banyak contoh lagi kan. Saya bagi senang, boleh ingat balik, recall balik kan. Persekitaran, tak susi dalam kelas. Boleh di mana-mana saja dalam bilik belajar. Kemudian aktiviti pusat sumber perlu menyokong pembelajaran yang diperibadikan ataupun personalized learning. Macam mana kita nak bantu tu? Cuba fikirkan, strategizekan macam mana. Okay, next. Sebelah senang. Ya, 1 minit. Kemudian di samping itu, aktiviti pusat sumber kita juga perlu mempunyai aktiviti yang melibatkan kita memelihara ilmu dan juga warisan budaya. Macam mana nak sayang buku? Buku kena, kalau buku tu ada kata balon ataupun jangan lipat buku tu dan sebagainya. Itu antara aktiviti yang kita boleh buat lah untuk memelihara ilmu. Dan juga dari segi warisan budaya, mungkin kita ada pertandingan berbalap pantun, antaranya lah ya. Kemudian juga tadi yang saya katakan, menyokong keperluan khas dan gaya pembelajaran individu. Macam mana individualized learning. Dan memupuk kesejahteraan emosi dan kesihatan mental. So ada tak kita tambahan yang ni? Sebab sekarang ni yang dalam era digital ni antara perkara yang kata agak kritikal lah. Juga dari segi kadang-kadang murid kita bila terlalu banyak sangat online, dia jadi addicted. Dia jadi apa ni, ketagih, ya. Dia jadi ketagih dengan gadget dan sebagainya. Jadi kita nak wujudkan kesejahteraan emosi. Mungkin kita boleh sediakan bahan pada guru dan juga mungkin buku-buku kita boleh berbentuk yang berkaitan dengan perkara tersebut. How to give and take, ya. Dan sebagainya. Jadi ada 9 perkara yang dia sebenarnya merentas zaman. Cuma yang berubah adalah teknologi. Dan ada perkara-perkara yang melibatkan kita menggunakan teknologi dalam kerja buat kita. Jadi saya kalau boleh nak nampak, saya memang dalam grup guru Persatuan Malaysia saya memang tengok aktiviti cikgu semua. Dan kalau bolehlah saya nak tengok lebih banyak aktiviti yang melibatkan digital. Bukan kata kita nak tinggalkan yang cara yang kita komentar itu, cuba cari untuk tambahkan lagi, ya, supaya dia nampak lebih maksudnya kita in lah, bukan out. Okay, next. Dan ini nanti boleh cari future ready librarians.
Saya dapat ini masa saya pergi ke ISTE, International Society for Educational Technology in Education Conference di Philadelphia. Dan saya rasa yang benda ni menarik lah sebab dia dapat tengok kita, dan saya dah maklumkan kepada KPP, SPPP untuk kita sama-sama lihat untuk hari baru pusat sumber sekolah, yang mana di dalam ini apa perkara yang penting yang perlu kita lihat sebagai guru perpustakaan, supaya mungkin yang dulu dah ada, tinggal lagi kita nak tapal baik lagi, ya. Apa bidang-bidang yang perlu kita lihat dan sebagainya. Yang ini boleh baca sendiri. Next. Dan saya nak maklumkan yang mungkin kita terlepas pandang bahawa Delima adalah pusat sumber digital yang ada banyak kandungan yang kita telah dapat daripada semua negeri. 16 negeri tu dia ada portal JPN dia, dalam tu ada bahan pembelajaran yang kita boleh sebenarnya gunakan. Cumanya kita tak kata dia library je, tapi sebenarnya it is digital library yang kita boleh gunakan dan kita boleh promosikan. Mungkin di sekolah saya rasa JPN semua ada ID Delima kan, dan juga ada IDCM. IDCM tu lah kita gunakan untuk wujudkan portal, and then you buatlah link kerja, tak susah sangat lah. Mula-mula mungkin satu hari satu link jadilah. Dan di dalam ini kita pun kena explore. Untuk explore ni memang kena jumpa dengan pengarah PSTP, semua ni dia tahu. Kalau saya test Cik Jas dengan Cik Kamil, boleh itu lagi. Bahan yang ada dalam ni ada banyak sangat. Contoh kita ada bahan daripada UNICEF. Untuk cikgu kita di sekolah yang tak tahu macam nak guna Google, kita tak tahulah, paling tak tahu, pergilah dekat community digital learning tu. Dalam tu dia ada modul 1, buat macam mana, dia ajar satu-satu. Cikgu study sikit dah boleh buatlah satu training kepada guru-guru kita. Itu dia dengan bahan, contohnya berkaitan dengan cyber safety dan sebagainya, semua di dalam. Tinggal lagi kita nak kena jadi salesman lah. You kena jual Delima ni kepada semua untuk guna. Okey. Yang guna sekarang ni, sebab masa kita dulu, masa COVID, ramai yang guna kan. Sekarang kalau tengok murid hanya 35% saja yang guna Delima, yang aktif. Dia ada beza, yang login dengan yang aktif. Yang aktif guna. Cikgu hanya 83%. Gunalah untuk tengok, saya guna untuk gambar, dan ni gambar lah ni. Untuk gambar. Contoh lah. Jadi hari kita sentiasa walaupun untuk teman kita sendiri. Jadi cuba tengok balik peranan kita, adjust sikit mana yang kita boleh buat, bersedia untuk menepani cabaran-cabaran yang baru. So saya rasa itulah ucapan saya untuk hari ini. Jadi dengan ini saya berhasil menutup detail berkaitan dengan pusat sumber, ya.